Assalamualaikum. Saya Nurnidiana binti Mak Zaid 61823. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk FYP saya, iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap pelancongan di Pantai Cahaya Bulan Kota Baru, Kelantan. Bab 1 adalah pengenalan. Okey, coronavirus adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus yang baru ditemui. Majoriti masyarakat yang dijangkiti virus COVID-19 akan mengalami gejala kesukaran bernafas sehingga memerlukan rawatan khas sekiranya mengalami masalah pernafasan yang teruk. Penyakit tersebut dapat merebak tanpa halangan secara berterusan daripada seorang individu kepada individu yang lain di seluruh pelosok dunia. Seterusnya, fokus informan kajian. Berumur 18 hingga 48 tahun, masyarakat berbilang kaum di kawasan sekitar. Seterusnya, lokasi kajian di Pantai Cahaya Bulan Kota Baru, Kelantan. Kepentingan kajian pula, pengkaji dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap pelancongan serta dapat berkongsi pendapat dengan masyarakat yang lain. Selain itu, dapat membantu pengkaji akan datang untuk memberikan maklumat berkaitan kajian. Seterusnya, limitasi kajian. Masalah yang dihadapi oleh pengkaji adalah pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Mengejar tempoh yang telah ditetapkan bagi melaksanakan kajian ini dan sumber rujukan yang terhad. Okey, bab 2 sorotan kajian. Pandemik COVID-19 mendorong tercetusnya implikasi buruk terhadap semua aspek kehidupan komuniti, baik secara langsung atau tidak langsung. Dikenakan sekatan ekonomi oleh pemerintah sehingga tergendalanya aktiviti ekonomi sekaligus mempengaruhi pendapatan isi rumah dan perniagaan di luar bandar. Seterusnya, telah menjejaskan aktiviti ekonomi dan mempengaruhi pendapatan isi rumah juga peniaga-peniaga kecil. Selain itu, turut memberi kesan kepada aktiviti penutupan ekonomi di mana aktiviti perniagaan tidak dapat dijalankan, jarak sosial diutamakan, tiada lagi perhubungan antara penjual dan pelanggan serta berlakunya gangguan untuk penghantaran produk. Situasi ini cenderung mengakibatkan berlakunya pengurangan tenaga kerja di sektor ekonomi dan menyebabkan kebanyakan orang hilang pekerjaan. Okey, seterusnya laporan juga mendedahkan operasi penutupan hotel, restoran dan pasaraya mempengaruhi permintaan ke atas pengeluaran sehingga penjualan merosot mencecah sehingga 80% kerana larangan rentas negeri dan juga adanya perintah sekatan keluar masuk negara. Pihak berwajib telah mengambil pelbagai inisiatif dalam usaha membasmi penularan pandemik COVID-19 dan juga mengurangkan beban masyarakat yang terkesan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Dalam bab 3, metodologi kajian. Di sini pengkaji telah menggunakan MIST method, iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kuantitatif ialah terdapat 150 orang responden yang telah dipilih secara rawak untuk menjawab soal sidik ini. Manakala borang soal sidik ini akan diedarkan melalui Google Form untuk disampaikan kepada responden. Kaedah kualitatif pula terdapat 5 orang informan telah dipilih untuk menjawab soalan untuk objektif ketiga. Pengkaji juga menggunakan kaedah temu bual informan untuk mendapatkan maklumat mengenai kajian ini. Okey, seterusnya hasil dapatan kajian. Hasil daripada kajian ini terbahagi kepada 3, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A mengandungi jantina, umur, tahap pendidikan, pekerjaan, pendapatan serta data analisis. Untuk bahagian B pula, soalan untuk objektif 1 dan objektif 2 dan data analisis. Manakala bahagian C pula soalan untuk objektif ketiga dan maklumat daripada informan tentang kajian ini. Untuk jantina, lelaki sebanyak 34%, perempuan sebanyak 66%. Untuk umur pula, 18 hingga 27 tahun sebanyak 43.3%, 28 hingga 37 tahun 26.7%, 38 hingga 40 tahun sebanyak 24.7%, seterusnya 48 dan ke atas adalah sebanyak
5.3%. Seterusnya untuk bangsa Melayu adalah sebanyak 80.7%, Cina 8.7%, India 0.6%, Iban 5.3%, untuk bangsa Dusung 1.4%, Kadazan 2.1%, Brunei 0.6% dan terakhir adalah untuk bangsa orang asli adalah sebanyak 0.6%. Okey, seterusnya untuk tahap pendidikan, PMR 0.7%, SPN 12.7%, STPN sebanyak 25.3%. Manakala bagi diploma dan matrikulasi adalah sebanyak 15.3%. Seterusnya ijazah 44.7%, untuk teknikal profesional sebanyak 0.7% dan terakhir PhD adalah sebanyak 0.6%. Okey, seterusnya pula untuk pekerjaan, kerajaan adalah sebanyak 35.3%, swasta 20.7%, bekerja sendiri sebanyak 10.7%, tidak bekerja 6.6% dan terakhir pelajar 26.7%. Saya teruskan dengan bahagian B untuk soalan berkaitan berikutan pelaksanaan perintah berkurun di seluruh negara menyebabkan jumlah ketibaan pelancong antarabangsa merosot. Bagi penyataan sangat setuju adalah sebanyak 28.7%. Bagi setuju 66.7% dan bagi yang menjawab tidak pasti pula sebanyak 4.6%. Soalan seterusnya, kadar penginapan hotel lebih rendah dan semakin merosot ketara sejurus pengumuman mengenai pelaksanaan PKP. Bagi mereka yang menjawab sangat setuju adalah sebanyak 49.3%. Manakala mereka yang bersetuju dengan pernyataan ini pula seramai 44.7%. Tidak pasti pula 4.6% dan mereka yang tidak setuju adalah sebanyak 1.45%. Kesimpulan dan cadangan. Cadangan daripada pemerhatian penyelidik. Penyelidik mendapati daripada kesan pandemik COVID-19 terhadap pelancongan ini hendaklah diberikan perhatian untuk mengurangkan penularan pandemik ini. Bagi memutuskan rantaian penyakit berjangkit, iaitu sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara satu sama lain apabila berada di tempat awam. Perkara ini sedikit sebanyak dapat menghindari kita daripada dijangkiti oleh wabak penyakit yang semakin parah. Pengaruh gelombang ketiga cukup membimbangkan dengan kadar kes positif dan kematian yang tinggi. Seterusnya pandangan daripada informan dan cadangan untuk penyelidikan akan datang. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, daripada permulaan penyelidikan yang menyatakan bahawa kewujudan COVID-19 telah memberikan banyak impak kepada negara, terutama sektor pelancongan. Penyelidik mendapati bahawa walaupun pelaksanaan perintah kawalan pergerakan membawa kesan negatif secara langsung kepada ekonomi dan pelancongan kita, tetapi secara tidak langsung ia juga memberi kesan positif kepada alam sekitar yang bermanfaat kepada manusia. Perintah kawalan pergerakan juga telah menyukarkan dan menyusahkan kehidupan manusia. Tetapi pada masa yang sama, perintah kawalan pergerakan telah meminimalkan kadar jenayah terhadap alam sekitar yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab dalam menjaga kesejahteraan alam ini. Secara jelas menunjukkan bahawa apabila aktiviti maupun pergerakan manusia terbatas, maka ia dapat menyelamatkan dan memulihkan ekosistem dan alam sekitar untuk sektor pelancongan. Sekian, terima kasih.